أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila binti Fauzi 032408 Usuluddin dengan Kaunseling dari semester 7 akan membentangkan salah satu istilah yang digunakan oleh ahli sufi dalam bidang tasawuf, iaitu al-mahwu dan al-isbat. Saya ambil daripada kitab Risalah Qushairi. Okey, kita pergi kepada maksud. Maksud al-mahwu dan al-isbat. Apa itu al-mahwu dan juga apa itu al-isbat. Okey, al-mahwu ialah hilang sifat kebiasaan, manakala al-isbat pula ialah menegakkan hukum ibadat. Okey, dalam kata mudahnya, mahwu ni dapat diertikan dengan hapus ataupun hilang. Okay, manakala isbat ini dapat diertikan dengan tetap ataupun ada. Menurut Al-Qushairi, beliau mengatakan barang siapa yang mampu menghapuskan sifat ataupun fikirannya yang jahat dan menggantikannya dengan fikiran dan sifat yang baik, maka orang itu dikatakan dalam keadaan mahwu dan isbat. Beliau juga mengatakan mahwu ni berlaku pada perbuatan seseorang yang mana semua perbuatan keji dan jahat telah dapat disingkirkannya, dan juga berlaku pada fikiran yang mana semua kealpaan dan keinginan mengabaikan perintah Allah dapat dihapuskannya dari fikirannya. Dan dapat juga berlaku pada keyakinan, ialah dengan terhapusnya keyakinan dan kepercayaan yang selalu menyandarkan segala sesuatu kepada hukum sebab akibat. Dengan kata mudahnya, keadaan al-mahwu dan al-isbat ialah dapat menghilangkan perbuatan jahat kepada perbuatan baik dalam diri seseorang. Okey, seterusnya kita pergi kepada kategori. Kategori al-mahwu dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu pertama sirna atau dalam bahasa Arabnya ialah zullat. Yang kedua, alpa. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ghaflah ataupun lalai. Yang ketiga, sebab ataupun dikenali dalam bahasa Arabnya, disebut dalam bahasa Arab ialah illah. Kita pergi kepada peringkat al-mahwu. Al-mahwu terdiri daripada 3 peringkat, iaitu pertama, penghapusan kelalaian ibadat, iaitu hapusnya sifat lalai ketika dalam ibadat. Contoh ibadat ialah ibadat solat. Yang kedua, penghapusan kelalaian mental, iaitu hapusnya kelalaian mental ni daripada mengingati Allah, hapusnya kelalaian daripada mengingati selain daripada Allah. Yang kedua, penghapusan penyakit hati, iaitu hapusnya sifat-sifat mazmumah
sifat-sifat yang buruk dalam hati seseorang, iaitu contoh sifat mazmumah ialah riak, sombong, dengki dan sebagainya. Kita pergi kepada peringkat al-isbat, iaitu penetapan. Apabila seseorang itu dapat mengubah daripada sifat buruk kepada sifat baik, maka perilakunya juga akan turut berubah, iaitu perilaku berubah kepada sifat yang baik. Kedua, perjumpaan ataupun keadaan mental yang murni, iaitu keadaan seseorang dapat berfikiran yang lebih baik, berfikiran yang lebih rasional, berfikiran yang murni. Yang ketiga ialah keintiman, iaitu maksud keintiman di sini ialah rasa dekat dengan Allah. Itu rasa suka beribadat, rasa suka sentiasa mengingati Allah ataupun rasa dekat dengan Allah. Okey. Kita pergi kepada hakikat al-mahmu dan isbat. Keduanya muncul disebabkan adanya ketentuan Allah. Al-mahmu merupakan segala hal yang ditutup dan dimurnikan oleh Allah. Al-isbat pula adalah segala sesuatu yang dilihatkan dan dijelaskan oleh Allah. Al-mahmu dan al-isbat dibatasi oleh kehendak Allah. Jadi, dengan demikian, erti kata mahmu dan al-isbat adalah dengan terhapusnya sesuatu sifat, tumbuh sifat penggantinya, iaitu al-mahmu dan al-isbat juga merupakan kudrat dan kehendak Allah. Kerana sekiranya Allah mengkehendaki, maka hapuslah sifat jahatnya akan digantikan, sifat jahat seseorang itu akan digantikan dengan sifat kebaikan. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'du, Allah akan menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Mengenai pengertian ayat ini, sebahagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan mahwu dalam ayat ini adalah hapusnya ingatan kepada selain dari Allah dari hati seseorang arifin. Dan yang dimaksudkan dengan isbat ini ialah tetapnya lidah para muradin dengan zikir mengingati Allah. Oleh itu, penghapusan dan penetapan atau dalam bahasa Arabnya ialah al-mahmu dan wal-isbat oleh Allah di dalam diri seseorang hambanya sangat bergantung kepada keadaan spiritual yang telah dicapai oleh seseorang. Iaitu maksudnya di sini, apabila seseorang hamba mencapai rasa kerohanian, sifat kerohanian yang tinggi terhadap Allah, maka Allah akan mengurniakan sifat al-mahmu dan al-isbat dalam diri seseorang hambanya untuk menjadi seseorang itu dekat kepada Allah. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.